sikit. Okay, sebab dalam Laplace dia melibatkan transformation. Dia transform macam itu kan. So dia agak ni lah. Tapi sebenarnya tak susah. Sebab apa? Semua formula kita akan provide. Contohlah formula dia yang mana satu je. Ni. Okay. Nanti kalau kamu ada constant, kita Laplace transform dia jadi macam gini. Okay. Untuk transform tak ada masalah. Tapi inverse transform tu yang dia agak kena ada skill sikit kat situ. Okay. Tapi tak apa, nanti saya akan ajar macam mana nak detect. Okay, kalau kita ada bentuk macam gini, so kena pilih yang ni. Macam itu nanti saya akan ajar. No worry. Okay. Jangan rasa takut. Yang penting, setiap kali kelas, datang awal, bawa pen, bawa kertas, bawa hati yang tenang. Hati tak tenang, pun sama juga. Asyik nervous je kan. Nanti susah nak belajar nanti. Okay. Kamu kena lapang dada lah. Lapang dada. InsyaAllah semuanya dipermudahkan. Okay. So, ini nota yang kamu boleh dapat daripada author tu. Okay, telah di-upload oleh Dr. Zul. Okay. So, this is first order. Nanti second order. Apa lagi? Okay, dekat sini ya. Ini kamu boleh baca lah Tapi saya pergi dulu kepada terminologis. Very important terminologis. Terminologis. Bisa record. Okay, term yang pertama, okay, di antara ODE dengan PDE. Apa itu ODE? Apa itu PDE? ODE ni adalah Ordinary Differential Equation. Okay, persamaan pembezaan biasa. Ni kita punya syllabus, kita punya kursus. Okay, tapi sebab nanti kalau kamu lihat mungkin rujuk kepada mana-mana references, buku-buku rujukan, okay, daripada online ke, Google, okay, mungkin kamu akan jumpa juga, okay, jangan keluar kat situ macam PDE. Jadi kamu confused. Ni betul ke apa yang kita belajar? Macam tak pernah belajar. Kan? So saya explain. Okay? Kalau PDE ini adalah partial differential equation ataupun dalam kata nama mudah bahasa Melayu dia, persamaan perbezaan separa. Okay? Partial. Okay? So, macam mana kita nak tahu kita ada ODE atau PDE? Dari segi dia punya notation. Okay? Bentuk dia. Okay. Tapi sebelum saya pergi kepada equation itu sendiri, saya nak explain dia punya jenis-jenis fungsi yang possible untuk jadi ODE, okay, dan macam mana pula dengan fungsi kalau dia possible jadi PDE. Okay. So untuk ODE, ordinary differential equation, maksudnya kalau kamu ada dependent variable, any dependent variable, let's say y. Okay. Y ni adalah dependent variable. Okay. Dependent variable dan Y ini bergantung kepada satu sahaja independent variable. For example, okay, Y dalam sebutan X. Okay, fx lah, function of X kat sini Okay, dia bukan F darab X, bukan. Okay, dia F of X. So, maksudnya dalam sebutan X saja. This is independent variable. VAR tu variable. Okay. Bukannya var bola sepak. Okay, variable Okay, so satu sahaja. So daripada jenis fungsi ini kita boleh ada ODE. Okay, right. Nanti pergi kepada equation tu selepas ni. Okay, so kita tengok pula kepada PDE. PDE adalah bila mana kalau kamu ada your dependent variable, okay, dependent variable, let's say dekat sini saya pakai U ke, tak kisahlah, dia any symbol, okay, as long as kita tahu that is actually dependent variable. Saya tulis DEP lah, dependent DEP, dependent variable. U ini, dia bergantung kepada
dua independent variable atau lebih. Maksudnya mesti lebih daripada satu independent variable. Mesti lebih. Tak boleh satu. Kalau satu dia reduce kepada ODE. Tapi kalau start dengan dua independent variable, tiga independent variable dan seterusnya, itu possibility untuk dapat partial differential equation. Contohnya, kalau U ini adalah satu fungsi, okay, terhadap dalam sebutan contoh T, X, Y. Kita ada tiga. Okay, ini independent variable. Sebab apa? Sebab T, X, Y tidak bergantung dengan mana-mana variable yang lain. Akan tetapi, U bergantung kepada T, U bergantung pada X, U bergantung pada Y. So, dia bergantung pada tiga. Contoh dalam kes ni. Okay. Tapi in general, kalau fungsi dependent variable kamu itu bergantung pada dua atau lebih independent variable, so kamu akan dapat PDE kalau kamu differentiate. Okay. So far faham? Dependent variable, independent variable? Boleh faham? Boleh, doktor. Alright. Boleh. Kalau ada sebarang pertanyaan, just ganggu je saya. Tak ada masalah. Saya rela diganggu. Saya suka diganggu. Okay? Sebab apa? Sepanjang online learning ni memang saya jarang diganggu. Sewaktu mengajar lah. Sewaktu mengajar. Okay. So, bila kita pergi kepada differential equation, persamaan differential equation tersebut, so contoh kat sini. Okay. Kenapa dinamakan ordinary differential equation? Ordinary itu disebabkan fungsi ini bergantung pada satu saja independent variable. And differential equation, equation tu maksudnya mestilah dalam bentuk equation yang mempunyai derivative term. Ada sebutan derivative. Tak kisahlah dia first derivative ke, second derivative ke, as long as ada sebutan derivative dalam equation tersebut, dia akan jadi differential equation. Itu maksud DE. Okay. Maksudnya explanation apa itu DE lah. Okay. Dan ODE tu maksud dia apa dia? Differential equation yang kita ada ini hanya melibatkan fungsi yang bergantung kepada satu saja independent variable. Macam mana nak tahu? Okey, tengok dekat sini. Okey, biasanya kita akan tengok di sini lah. Okey, term di mana kamu jumpa dia punya derivative. Dekat sini first derivative. Kita bezakan sekali. Okay, hari ini kita tak belajar lagi yang lain-lain. Kita hanya tengok terminologi sahaja. Okay, so kalau kamu lihat di sini, macam saya kata tadi, bila kamu jumpa dalam bentuk ini, kamu kena tahu yang pertama, apa kamu punya dependent variable. Okay, so yang di atas, bukan D, bukan D. Kita tengok yang selepas D. Okay, yang di atas sentiasa menjadi kita punya dependent variable. Sebab atas bergantung pada orang bawah. Kalau orang bawah tak support dia, so dia jatuh. So dia punya analogi macam itu. Okay, jadi atas always be dependent variable. Bawah akan jadi kita punya independent. So dia boleh survive sendiri yang di bawah. Tak payah bergantung pada siapa-siapa. Okay, so dalam kes ini, kalau kamu ada this sebutan dy dx, okay, bermaksud kamu kena faham y itu is a function of x. Y bergantung pada x sahaja. Okay, dan dibantu oleh notation D solid ni, D Roman ni. Okay, D ni. Kalau kita pakai D macam biasa, itu maksudnya Y hanya bergantung pada X sahaja. Dia tidak bergantung pada variable yang lain. Okay, itu dari segi notation. Macam mana kita tahu kita ada ODE, di mana Y hanya bergantung pada X sahaja. Berdasarkan notation sini. So the whole thing dia akan jadi ODE lah. Okay, untuk ODE yang ini, boleh faham? Contoh yang ini. Boleh kelas? Boleh. Jangan berasap dulu. Banyak lagi nak belajar. Okay.
So yang kedua Y, yang ini tak ada masalah. Okey, sebab ini bukan derivatif. Okey, so cumanya daripada sini kita tahu Y is a dependent variable, bermaksud Y ini adalah dependent variable jugalah. Okey, cumanya dia tidak dalam bentuk derivatif. Dia hanya Y sahaja. X ni just X kita punya independent variable. Okey, sama juga kalau kamu ada tak apa, yang tu saya bagi contoh nantilah. Okey, kalau partial notation dia lain sikit. Sebab apa? Kalau Y kita nak bezakan terhadap X untuk ODE yang sebelah kiri ni, kita boleh tulis dy dx ataupun simply Y prime. Sebab apa? Sebab Y hanya bergantung pada X. So kita boleh pakai prime. Automatic bila baca prime kita tahu itu adalah derivatif terhadap X sahaja. Sebab kita tahu Y tak ada X sahaja. Okay, boleh pakai prime. Tetapi kalau untuk PDE tak boleh pakai prime. Kenapa? Kalau kamu pakai U prime, prime ni beza terhadap T ke, beza terhadap X ke, beza terhadap Y, tak tahu. Sebab U itu bergantung pada 3 sekarang. Okay, dalam kes PDE dia takkan pakai prime. Notation yang dia akan pakai adalah dalam bentuk subscript. Contoh, kalau kamu nak bezakan terhadap T, so U ini dia tulis T kat bawah. So notation ni maksudnya ini U, bezakan U terhadap T. Dan kita tahu U ini bukan hanya bergantung pada T, ada variable lain. Okay, baik. Contoh, sama dengan X plus 2 Y. Contoh lah macam ni. Okay, so macam dia bukan lagi. Ada X tak? Okay, so apa dia kata U ini kita boleh bezakan terhadap X 2 kali. Sebab X itu ditubuhkan. Kalau sekali U ada T itu sekali memang ini dibezakan terhadap C sekali sahaja. So dalam notation kita tulis macam ni dia del T. Okay, yang ni del square U del X square. Yang ini 2 del square U del Y square. Okay, notation dia kita pakai T nombor kurang sikit untuk jadi macam ni. Okay, so ini kita pakai dan kamu boleh ulang kalau ada asal ini maknanya U ini akan pada daripada satu independent variable. Dan U dia boleh diberikan U kamu boleh berikan X kali sekali pun sama lah. Kalau kali kat sini U bergantung X juga. Kali U boleh berikan Y bergantung Y juga. Jadi U itu tidak bergantung pada X pada Y. So ini bentuk partial differential equation. Lagi dalam bentuk derivatif, okey, atau differential equation, tetapi since U bukan daripada satu jadi partial. Jadi bila ada references, mana references dalam dua kamu akan kita mungkin dalam ini pun tidak ada references betul. Kamu faham ini seperti equation kan. Apa sama dalam partial dia ada. Tapi kalau kamu tengok dia pakai sesuatu untuk macam ini equation ini. Dan tengok terus lah. Okay, ada tengok ada betul yang equation. Okay, atau panas tuas. Okay, sekarang dia
Okay, second order ordinary differential equation. Okay, kalau budak-budak degree belajar dia ada higher order. Okay, higher order dia ada. Tapi you all punya syllabus sampai second order dia tak ada masalah. Okay, dan you all punya fungsi pun tak terlalu complicated. Okay, sebab semua tak ada hyperbolic, tak ada inverse. Jadi insyaAllah boleh, tak ada masalah. Okay. So, order. Apa tu first order? Apa tu second order tu? Okay, order ini bergantung kepada definition dia adalah the highest derivative in particular differential equation lah. Okay, itu differential equation. Okay, the highest derivative. So, daripada highest derivative, kita boleh tahu dia tu order berapa. Contoh, kita ambil yang ni. Tak apa, saya tulis balik lah. Okay, kita tulis balik. So, y prime plus 2y equal to x. So, soalan saya. Okay. Dalam equation y prime plus 2y equal to x ni, okay, kita ada derivative term, iaitu ini. Adakah first derivative ni the highest derivative yang ada dalam equation ni? Itu soalan saya. Adakah first derivative ni adalah the highest derivative yang wujud dalam equation ni? Is it correct or not? Class? Kat sini. Okay, dia highest derivative tak? Ada tak derivative lain kat sini? Ada tak? Kelas? No. Ya, Bonnie. Apa dia, Bonnie? Saya rasa Okay, tak ada kan derivative lain kan? Betul? Dalam equation ni tak ada derivative lain. Yang ada hanyalah y prime. Dan y prime kita tahu itu adalah first derivative. Kita bezakan sekali sebab tu dia prime saja. Kalau beza dua kali, double prime. Okay, so dalam kes ini, kamu lihat pada derivative term sahaja. Okay, so untuk kes ini, y prime. Okay, y prime saja yang wujud dan automatic dia jadi the highest derivative dalam equation ini. Therefore, since y prime itu adalah first derivative, bermaksud this is our first order. First order ordinary differential equation. Okey, saya bagi contoh yang lain. boleh terangkan lagi tak untuk yang first order? Okey, saya bagi contoh yang lain. Mungkin lebih nampak. Boleh? Boleh? Boleh. Okey, contoh yang kedua. Okey, boleh bagi tahu saya apa derivative term yang wujud dalam equation yang kedua ni? Yang mana satu derivative term? Y double prime. Y double prime lagi? Y prime. Lagi? Itu je. Itu sahaja. Okey, good. Okey, so sekarang dalam equation ni kita ada dua derivative terms, iaitu y prime dengan y double prime. Di antara y prime dengan double prime, mana the highest derivative? Y double prime. Okay, good. This is your highest derivative. So since order tu kata the highest derivative, so maksudnya order tu bergantung pada highest derivative y double prime dalam equation kedua. Therefore, daripada double prime ataupun second derivative, second itu kita bawa dia menjadi equation ini second order. Boleh faham? Boleh faham semua? Doktor, kalau dia ada 3 double prime, triple prime tu
dia third order lah kan. Kalau dia Okay, kalau contoh y prime plus 2y triple prime minus exponent xy double prime equal to 4x for example lah kamu tengoklah. Equation kamu mana yang derivative? This is your first derivative, ini third derivative, ini second derivative. And then compare tiga-tiga ni, mana yang paling tinggi derivative dia, yang mana satu? triple double prime. Triple prime. This one lah yang the highest derivative kan. Jadi dia order berapa sekarang? Third order. Okay, good. Third order. Okay, boleh nampak? Clear? Clear Dr. Okay, right. So order. So since kamu punya syllabus hanya melibatkan first dan second order, jadi scope kamu untuk first order bentuk dia macam gini je lah. Mesti y prime saja yang paling tinggi prime dia yang ada dalam equation. Kalau second order, ini mesti ada. Yang ni mesti ada, wajib. Sebab tu dia jadi second order. Kalau ni tak ada, dia tak jadi lah second order. Okay, jangan reduce pada first order kalau y double prime tak ada. Jadi kalau second order, this is compulsory, mesti ada. Okay, yang lain ini tak ada pun tak. Okay, tapi biasanya nanti kita akan ada lah y prime, sometimes tak ada y prime. Depends pada soalan lah, depends pada contoh-contoh. Okay, itu adalah order. Okay, order. Okay, kalau kita pergi kepada degree, dapat 5 dah. Okay, tak apa. Okay, degree ni maksud dia kita panggil power. Ni pinjam word power rule tadi Power of the order. Power of your highest derivative. Okay, order ni refer pada ni lah. Jadi power untuk highest derivative. Kamu kena determine dulu highest derivative and then tengok power dia. Okay, tengok power dia. Dekat situ baru kamu tahu degree dia tu berapa. Contoh yang pertama. Kalau saya tulis dalam bentuk macam ni. Ataupun kita ambil lah contoh yang asal tadi ya. Okay, yang pertama ni. So, kita tahu the highest derivative adalah y prime. Sekarang soalan saya, power untuk y prime ni berapa? Dia punya power kat atas tu. Berapa? 1. Okey, 1. Okey. So, dalam kes ini 1. Maksudnya, this is first degree. Okay, first degree. Okay, tak apa. Kita continue. Okay, kalau yang ini? Okay, kamu dapat second order kan kat sini kan? Dapat second order from here. So, degree mesti based on this highest derivative. So, berapa degree dia? Agak-agak. 1. Okay, 1. Okay, jangan tengok pada double prime ni. Double prime itu untuk order. Akan tetapi kita lihat kepada the whole thing power of 1. The whole thing power of 1. That's your degree. So, dalam kes ni masih lagi first degree. Okay, contoh yang ni pun masih lagi first degree. Okay, saya bagi contoh lain. Okay, yang ni saya tulis dalam bentuk ni lah. Of 3 ya. Plus 2 equal to 0. Okay, kalau yang ini, order dia berapa order? Second order. Dapat daripada mana? 0 D square y. Okay. First term ni. Okay, sekarang degree dia berapa?
Degree dia berapa? Okay, kamu dah tahu second order. Sekarang tengok term tu juga, tapi degree dia berapa? Tak apa, salah tak apa. Kita belajar sama-sama. Satu. 3. Ada yang 3, ada yang sama. Apa? 1 1. Ada lagi? 1. Yakin 1 Selamat Okay, tak apa. Kita belajar. Dekat sini kita belajar. Okay. Jadi lagi sekali saya kata, degree ini power of the order. Apa tu order? Order highest derivative. Jadi maksud dia, kamu kena stick pada yang ini. Jangan keliru dengan yang lain-lain. Sebab yang ini adalah first derivative. Dia bukan menentukan kamu punya order of the equation. Yang menentukan order of equation, this term. Jadi kamu jangan keliru dengan yang 3 ni. Jangan keliru. Walaupun sini kuasa 3, kuasa 5, kuasa 10 pun dia tak akan jadi degree untuk equation ni. Sebab apa? dy dx bukan highest derivative, bukan order kamu. Okay. So dalam equation ni order kamu adalah this one. Okay. Dan don't jangan lihat nilai 2 di sini juga. Kena faham 2 yang wujud dekat sini, that is derivative 2 kali. Bukannya power 2 kali. Bukan power 2. Okay. Tapi 2 kat sini maksud dia derivative 2 times. Kita bezakan 2 kali. Okay. Itu bukan power. So power yang kita masukkan adalah as the whole. Alamak. Saya ambil color lain. This one, kita tengok second derivative with power of 1. So, lagi sekali dalam kes ini, this is first degree. Okey, boleh faham? Okey, kalau contoh, kalau dia letaklah kat sini, this is power of 5 maybe. Jadilah, okey, 5th degree. Okey, jadilah 5th degree sebab highest derivative power of 5. Highest derivative menentukan order. Okay, any question? Ada. Okay, so kamu kena clear juga. Okay, sebab apa saya maklumkan, saya explain dulu terminologi sebab bila kamu jawab soalan, okay, bila kamu tengok kepada references, okay, kamu dah ada spesifik, okay, first order, okay, problem kamu dah tahu, this is first order. Sebab apa? First order method solution yang kita ada berbeza dengan second order punya method. Kamu tak boleh solve second order punya problem menggunakan method first order, tak boleh. Tak jalan. Okay, nampak sangat memang kamu tak faham dia punya order. Sebab tu saya explain dulu maksud order, ODE semua ni. Okay, very very important walaupun benda ni tak ditanya dalam exam. Okay, tapi kalau your knowledge tak clear enough, memang kat exam memang macam itulah. Okay, kita panggil apa, masa depan dia tu sama-sama. Okay, masa depan untuk subjek ni sama-sama. Jangan sampai masa depan kehidupan kamu pun sama-sama. Okay, so insyaAllah tak ada masalah. Kalau kamu faham, insyaAllah kamu boleh. Okay, boleh tengok soalan. Okay, ini first order. Okay, apa yang ada dalam first order, kamu dah boleh nail down method-method yang possible. Okay, teruslah pilih mana satu yang sesuai. Okay, insyaAllah boleh jawab nanti. Alright, boleh? So, saya stop recording. Boleh kata. Okay, so biasanya memang saya tak akan sampai solid pukul